Bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, mari sama-sama kita merekatkan kepada Allah Taala kerana masalah juga di masyarakat Islam. Bagi ini memang kita dan juga sama kita sama-sama kita akan kita sebagianlah dapat merasa Islam pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah pada masa yang singkat ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tajuk. Dengar ke? Dengar. Tajuk untuk sembang Jumaat pada ini kali pertama Jadi sebelum saya ucapkan selamat datang untuk yang kita baguslah yang blog dalam mulut pada hari ini. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu perjuangan Islam. Tanggungjawab siapa? Perjuangan Islam, tanggungjawab siapa? Jadi sebelum saya masuk pada tajuk kita, saya suka untuk kita sama-sama meneliti kembali apa sebenarnya tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Sebelum kita bincang perjuangan Islam, tanggungjawab siapa? Cuba kita ingat kembali apa tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Seperti mana kita semua sudah maklum, tidak ada benda atas muka bumi ini yang Tuhan jadikan yang sia-sia. Tidak ada. Atas, kecil ke, besar ke, semua benda yang Tuhan buat, semuanya ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada tujuannya masing-masing. Begitu juga kepada kita sebagai manusia. Tuhan tidak jadikan kita sebagai sia-sia saja, tapi ada tujuannya. Seperti tadi kita buat kereta sebagai kenderaan, handset sebagai alat dalam komunikasi. Manusia sebagai apa? Jadi para ulama telah bersetuju mengatakan bahawa tujuan penciptaan manusia disebut dalam dua tempat dalam Quran. Pertama dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini tuan-tuan berdoa, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Berbalik pada tujuan pertama kita iaitu tidak aku jadikan jin dan manusia semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang silap, kebanyakan orang awam silap tentang mengabdikan diri kepada Allah. Mereka fikir abdikan kepada Allah hanya semata-mata kita rukuk, sujud dan solat kepada Allah SWT semata-mata. Tapi hakikatnya bukan sekadar mengabdikan diri dah sudut ibadah. Maknanya kita puasa di bulan Ramadan, kita tunai zakat, kita bayar zakat, kita tunai haji, tidak semata-mata. Tapi ia juga berkenaan dengan kita abdikan diri kita pada Allah dalam urusan duniawi kita juga. Termasuk dalam urusan ekonomi kita, jual beli kita, pergaulan kita sehari-hari, pelajaran kita sehari-hari. Itu juga kita kena abdikan diri kita kepada Allah SWT. Yang kedua, ayat kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 30, mungkin tuan-tuan boleh balik cek. Ayat ini ialah berkenaan perbualan antara Allah SWT dengan para malaikat. Tuhan kata kepada para malaikat, wahai malaikat, aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah. Yang ini manusia lah sebagai khalifah. Lalu malaikat argue, kenapa? Mudahlah kan? Kenapa kamu nak jadikan makhluk yang mana yang akan melakukan kebinasaan, menumpahkan darah atas muka bumi? Apa Tuhan jawab? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang aku buat. Maknanya kita dijadikan oleh Allah atas muka bumi ini, pertama untuk abid, yang kedua untuk menjadi khalifah. Menurut Imam Al-Mawardi, khalifah di sini didefine sebagai iqamatuddin wa siyasatid dunya, iaitu mendirikan agama dan mentadbir dunia dengannya. Ia merujuk kepada agama. Maknanya senang ceritanya, tugas kita semua ni ialah untuk mentadbir dunia dengan agama. Itu sangat secara kasarnya. Kita letak tepi dulu definisi tentang tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Kita kembali kepada tajuk kita yang asal, perjuangan Islam, tanggungjawab siapa? Sebelum kita jawab tanggungjawab siapa,
kita nak define dulu apa itu perjuangan Islam. Perjuangan Islam secara umumnya kita boleh kata ialah apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat ini. Itulah perjuangan Islam. Sejak daripada Nabi diangkat jadi Nabi, Rasul dan sehingga Nabi wafat. Ya, itulah perjuangan Islam. Dan dalam konteks masa hari ini kita boleh kata perjuangan Islam adalah perjuangan yang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, yang mana tertegaknya, terlaksananya syariat Allah. Dan juga masyarakat yang mengamalkan Islam. Secara mudahnya gitulah. Kita semua sudah fahamlah pasal benda ni. Kalau kita boleh rujuk dalam buku Fatih Jakan Mazhab Ya'ni, dia sebut dalam tu. Pak saya pun rujuk kat sana. Jadi yang masalah akhir perjuangan Islam ialah iaitu untuk mendapat mardatillah. Itulah yang paling akhirnya. Sudah jelas apa itu perjuangan Islam dah. Jadi lagi persoalan timbul. Kenapa kita nak perlu bincangkan sangat perjuangan Islam ni? Kenapa perlu sangat perjuangan Islam? Kenapa? Penting sangat perjuangan Islam ini. Adakah pentingnya perjuangan ini sepentingnya nasi? Kalau tak ada nasi, kalau tak boleh hidup. Tak boleh makan, tak boleh hidup. Adakah seperti itu? Atau seperti bagaimana perjuangan Islam ni? Sampai kita kena bincang, sampai kita kena bincang siapa kena buat perjuangan Islam. Untuk menjawab soalan ni, tuan-tuan boleh balik buka Al-Quran surah Al-Maidah. Tuan-tuan tengok ayat 44, ayat 45, ayat 47. Ayat hampir sama, cuma akhir berbeza. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ayat 44 Tuhan kata man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat 45 Tuhan kata man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ayat 47 Tuhan kata apa? Man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Tuhan kata siapa yang berhukum dengan hukum aku, dia adalah orang yang kafir. Siapa yang berhukum bukan dengan hukum aku, dia adalah orang yang zalim. Siapa yang berhukum bukan dengan hukum aku, dia adalah orang yang fasik. Ayat ini tujuan kepada golongan-golongan tertentu. Tapi nak katanya, kalau kita tak buat hukum Allah, kalau kita tak laksanakan hukum Allah, maka kita adalah golongan-golongan antara orang yang kafir ataupun orang yang Islam ataupun orang yang fasik. Maka di sini kita sudah tidak maklum secara terangnya mengatakan bahawasanya menjalankan hukum Allah itu adalah wajib. Kalau kita tengok qawaidul fiqh, man la yatimu wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak akan sempurna satu yang wajib itu kecuali adanya ia menjadi wajib. Mana tak? Maknanya kalau ataupun secara perumpamaannya takkan sah solat kita kalau kita tak ada wudu. Wudu tu sunat. Wudu sunat, tapi solat wajib. Tapi kalau kita solat tanpa wudu, tak sah solat kita. Begitu juga dengan perjuangan Islam. Perjuangan Islam menegakkan agama Allah itu adalah wajib. Hukumnya kita kena berhukum dengan hukum Allah, itu wajib. Ada kata tadi surah Maidah ayat 44, 45, 47. Bagaimana? Jadi kena nak macam mana nak jalankan hukum Allah? Kita kena berjuang Islam lah, bawa Islam lah, berdakwah lah. Tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi secara terangnya kita kata hukum untuk berdakwah, untuk menegakkan agama Allah itu adalah wajib. Yalah kalau benda kalau rasa saya salah boleh tegur. Jadi kita sudah faham kenapa perlu perjuangan Islam. Kenapa Islam ni penting? Kenapa dan apa hukum berjuang untuk perjuangan Islam? Jadi persoalan sekarang, siapa yang perlu buat kerja ni? Tanggungjawab siapa? Siapa yang perlu buat? Kita ambil dalil mudah lah. Tak perlu banyak ayat Quran banyak, nas hadis banyak. Man qala la ilaha illallah fa huwa da'i. Siapa yang sebut la ilaha illallah tidak Tuhan lain pun, maka dia adalah pendakwah. Dia adalah orang yang perlu mendakwah, bawa Islam. Simple je dalil. Jadi siapa yang tak sebut la ilaha illallah? Siapa yang bukan muslim kat sini? Semua muslim. Bermakna hukum yang wajib ini adalah tertakluk pada kita semua. Jawapannya tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita semua. Itu tanggungjawab untuk bawa perjuangan Islam. Tapi bagaimana
itu persoalan pula akan timbul. So dalam konteks kita sebagai seorang mahasiswa, dalam konteks kita sebagai seorang pelajar di IPT, orang kata darah muda, remaja, belia muda kan, orang kata pantang lah, orang kata pantang sikit nak mula nak nyanyi. Dalam konteks kita, kita tidak ada kuasa autoriti yang besar. Memang betul kan? Memang betul. Kita tidak ada kuasa autoriti yang besar untuk menjalankan dakwah yang secara meluas, contohnya hukum undang-undang ke apa semua, tidak. Tapi kita kena tengok. Saya nak bawa anda semua, tuan-tuan semua, kita tengok realiti masyarakat pada hari ini di Malaysia. Saya alhamdulillah Tuhan takdirkan saya buat praktikal di sekolah kemasaan, sekolah menengah di Bukit Rangin pada semester ni. Jadi dulu saya sekolah dulu semua lelaki, jadi tak ada pengalaman untuk berada dalam satu pelajaran bersama perempuan. Jadi bila saya praktikal mengajar di sekolah yang bercampur perempuan lelaki, saya boleh nilai betapa masyarakat pada hari ini dari segi pengamalan Islamnya agak kurang. Maknanya kita sudah terpesong daripada ajaran Islam. Lelaki perempuan gua tepuk tampang semua biasa. Dulu saya tepuk tampang lelaki je lah sekolah dulu kan. Jadi saya tengok, dia betul ni. Tak tahulah, mungkin benda tu memang dah kasih biasa dah. Dan dari segi pakai tudung, pakai baju yang bayang-bayang tu, nampak macam-macam tu, biasa. Saya pun fikir je, anak-anak ni lah yang akan nanti akan menggantikan tempat kita pada hari ini. Dan kita hari ini yang akan menjadi tua nanti. Andai kata mereka ini, ya memang bukan andai kata lah, memang dia akan mengganti tempat kita. Bagaimana negara kita akan datang nanti? Itu belum lagi kita ambil kira kes zina, kes rokok, kes buang anak, kes apa lagi. Semua yang buat kerja-kerja ni semua golongan-golongan macam umur macam kita je, 20 lebih, belasan tahun, remaja, 20-an, 30-an. Mereka lah yang akan mengisi tempat kosong pasti masing-masing kita yang akan meninggal nanti. Cuba bayangkan bagaimana golongan-golongan ni yang kat luar sana yang ramai tu, bila dia akan mengganti tempat-tempat itu. Masa depan kita, negara kita macam mana? Boleh bayang tak? Saya dah bayangkan lah. Dan bayangannya memang agak buruk lah. Berapa orang je kalangan kita daripada UAE, yang daripada UC yang ada internet tua tinggi, ada kesedaran tinggi, yang masih kat luar sana yang tak lepas SPM, yang tak belajar pun, yang walaupun yang bijak tapi yang sekolah, yang sosial, yang macam-macamnya, bagaimana? Jadi atas kesedaran ini, atas masalah ini, maka gesaan untuk sama-sama kita bekerja, berdakwah pada masyarakat sangat-sangatlah penting. Dan lebih lagi kita adalah golongan-golongan yang bakal menjadi golongan profesional dalam masyarakat nanti. Kita ni, golongan-golongan seperti ni, bila kita dah habis belajar, kita akan berada dalam lapangan masyarakat. Dan kita akan dipanggil sebagai golongan profesional. Setuju dengan saya? Setuju Mereka-mereka yang bukan nak condemn, tapi mereka-mereka yang kat kampung, yang belajar setakat SPM, yang belajar masih biasa sampai sekolah rendah je, mereka tu adakah kita nak harapkan pada mereka untuk buat kerja dakwah? Adakah kita nak harapkan pada mereka untuk pergi bagi risalah untuk dakwah, atau ada pun bagi tazkirah ke bagi ceramah? Adakah nak harapkan pada mereka? Kita ni lah yang ada intelektual tinggi, yang ada kefahaman tinggi tentang Islam, yang mampu berfikir secara kritis, apa lagi, semua tinggi tu kita golongannya. Jadi alangkah ruginya kalau kita ni golongan yang kita, Allah takdirkan kita berada dalam golongan ni, tapi kita tidak manfaatkan kelebihan kita ini. Cuba anda bayangkan, cuba bayangkan tak? Cuba bayangkan seorang daripada kita mampu mempengaruhi 10 orang daripada masyarakat. Maknanya mampu mengajak masyarakat ke arah Islam. Kalau 10 orang, kalau 10 orang daripada kita 1000. Tak? Kalau 1000 orang 1,000, 10,000. Kalau kira lah. Bagus sini. Anda kata kalau you lain juga, aktiviti lain juga, yang berpuluh-puluh orang dan belajar ini. Maknanya kalau lah dalam seorang dalam kita ni mampu tarik orang masyarakat, insya-Allah dia akan memberi kesan impak yang besar yang kita boleh nampak pada masyarakat dari sudut pengamal Islamnya.
Saya kira saya dah banyak berapa dah tu. Jadi sebagai kesimpulannya, mudah kita sebagai kesimpulannya, saya nak kata perjuangan Islam itu adalah tanggungjawab kita semua, anda semua. Dan hukumnya adalah wajib seperti mana yang saya telah sebut tadi. Cuma untuk membuat Islam, perjuangan Islam ni kita perlu bergerak secara kolektif. Seperti mana Rasulullah di awal-awalnya Rasulullah cari ahli-ahli sahabat-sahabat yang mana yang boleh percayai amanah untuk bersama-sama dia. Maknanya secara berjemaah, secara kolektif bergerak. Seorang-seorang tak boleh. Sebab tu saya tidak suka bila dalam TV bila berceramah title dia ustaz-ustaz ni nama apa? Title dia pendakwah bebas. Mana boleh ada pendakwah bebas? Nabi dulu mendakwah dengan sahabat-sahabat. Maknanya kalau bila dia kata dia pakai title pendakwah bebas, maknanya dia tak cakap pada mana? Mana-mana ni. Maknanya dia seorang-seorang aja berdakwah. Boleh ke gitu? Dia kontradik dengan sunnah Rasulullah. Jadi last kali, kalau betul lah anda semua kata anda cinta Rasulullah, kalau lah betul anda semua anda kata anda apa? Saya Rasulullah, amal sunnah Rasulullah. Sunnah paling terbesar ialah inilah perjuangan Islam lah, sunnah paling terbesar daripada Rasulullah. Wallahu alam. Assalamualaikum. Jadi terima kasih kepada para teman atas perkongsian kita tadi. Jadi untuk makluman sembang Jumaat ni kita akan buat setiap minggu lah. Dan insyaAllah minggu depan wakil SRC akan bagi sembang Jumaat. Itu untuk satu pengumuman, insyaAllah minggu depan hari Selasa 19 bulan 2 Propas akan mengadakan satu talk bertajuk Profesional Da'i oleh Ustaz Azmi dekat SAS. Jadi insyaAllah semua dapat hadiah. Jadi mungkin boleh tutup dengan sikit doa bila surah Rahman. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'afina wa 'anil muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa'fu 'anna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa'fu 'anna. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana min qalbina ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana min lisana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana min basarina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al al-hazana sahlan. Rabbi lana wa lana rabbana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.